Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk bahasa Melayu tahun 1, hari ini kita masih lagi dengan tema kita cergas. Okay, kita akan pelajari dua tajuk iaitu cergaskan diri dan Nazri boleh. Okey, untuk cergaskan diri, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 53 dan objektif pembelajaran kita ialah murid dapat menulis jawapan soalan bercapah dengan betul. Okey, bagi tajuk yang kedua iaitu Nazri boleh, murid-murid boleh rujuk muka surat 54 bagi buku teks bahasa Melayu dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat bercerita dengan gaya yang menarik. Okey, kita mulakan dengan kemahiran menulis dulu iaitu tajuk yang pertama, cergaskan diri. Okey, jadi kalau kita tengok pada gambar ni, okey, ada seorang lelaki tidur dan penyataan dekat bawah tu dia beritahu kita tidur 8 jam sehari. Okey, tidur 8 jam sehari. Okey, jadi soalan dia yang ditanya ni, mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Okey, kenapa kita perlu tidur 8 jam sehari? Okey, kerana kita tengok jawapan yang diberikan. Kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Okey, jadi kenapa kita perlu tidur 8 jam sehari? Kerana 8 jam adalah waktu yang cukup untuk kita rehatkan badan. Jadi bila badan kita cukup rehat, badan kita akan rasa lebih cergas. Okey, contohlah awak tidur lambat. Contoh biasa awak tidur pukul 10, hari tu awak sibuk main game, pukul 12 belum tidur. Jadi pukul 1 baru tidur. Pukul 6 awak dah kena bangun untuk ke sekolah. Jadi awak akan merasakan badan awak akan rasa penat, letih dan lesu apabila ke sekolah. Kerana apa? Kerana kita tidak cukup rehat. Badan kita tak cukup rehat. Sebab tu bila kita tidur cukup 8 jam sehari, badan kita akan cergas. Jadi menjawab soalan tadi, mengapa kita perlu tidur 8 jam sehari? Okey, kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Okey, awak boleh tengok juga cara penulisan dia iaitu jawapan dia. Okey, melalui soalan ni dia tulis mengapa kita perlu tidur 8 jam. Okey, jadi jawapan dia diambil daripada kita perlu. Kita perlu tidur 8 jam sehari. Tidur 8 jam sehari. Okey, supaya ni adalah menjawab kepada pernyataan mengapa. Okay, supaya badan kita cergas. Okay, jadi cara untuk menjawab soalan bercapah ialah kita ambil dulu daripada soalan, baru kemudian kita menjawab soalan tersebut. Okay, kita ulang semula daripada soalan tu. Jadi, lepas tu baru kita menjawab soalan tersebut. Okay, kita tengok lagi contoh yang kedua. Okay, dalam gambar ditulis bersenam 3 kali seminggu. Okay, jadi soalan dia ialah bilakah kita boleh bersenam? Okay, bila kita boleh bersenam? Okay, dekat gambar ni dikata bersenam 3 kali seminggu. Okey, jadi kita ambil daripada soalan, okey, kita boleh bersenam. Okey, kita tulis semula. Kita boleh bersenam pada. Okey, pada ni adalah untuk menjawab bila. Okey. Jadi kita boleh bersenam pada kalau 3 kali seminggu. Okey, bila yang awak rasa awak boleh bersenam? Okey, contohnya hari Isnin, Selasa, Rabu. Okey, jadi tu 3 kali. Kan? Isnin sekali, Rabu sekali, Khamis sekali. Okay. Jadi 3 kali seminggu. Jadi kita boleh tulis kita boleh bersenam pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Contohnya. Ataupun awak boleh buat kita boleh bersenam pada setiap petang. Tengok, kita boleh bersenam pada setiap petang.
merujuk pada bila ni lah. Okey, jadi pilih dekat sini jawapan dia ialah kita boleh bersenam pada 3 kali seminggu kan. Cikgu buat, kita boleh bersenam pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Titik. Ataupun awak boleh buat juga untuk 3 kali seminggu ni kita boleh bersenam pada waktu petang. Kita boleh jawab juga kita boleh bersenam pada waktu petang. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, mandi 3 kali sehari. Pada gambar ni ada budak mandi 3 kali sehari. Okey, jadi 3 kali sehari ni ditulis dekat sini iaitu pagi sekali, tengah hari 2 kali, malam 3 kali. Okey, jadi cukup 3 kali sehari kita mandi. Pagi sebelum ke sekolah kita akan mandi. Tengah hari selepas balik sekolah kita akan mandi lagi sekali. Okey, lepas tu kita dah main petang, penat-penat, malam kita akan mandi lagi sekali. Okey, jadi 3 kali sehari. Okey. Soalan dia. Okey, nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari. Okey, kenapa kita perlu mandi 3 kali sehari? Okey, apa pentingnya mandi? Okey, cuba kita fikir balik. Bila kita ke sekolah pagi ataupun waktu cuti sekalipun, awak akan bangun pagi, awak akan mandi. Apa yang awak buat? Okey, aktiviti-aktiviti harian lah. Okey, jadi awak akan berpeluh. Okey, awak akan berpeluh. Jadi bila berpeluh, badan awak akan ada kuman lah. Okay, jadi sebab tu awak mandi. Okay, lepas awak mandi, badan awak akan bersih. Okay, lepas tu awak buat lagi aktiviti. Peluh lagi. Jadi awak akan mandi lagi. Okay, kemudian main lagi pada waktu petang. Peluh lagi. Awak akan mandi lagi. Okay, jadi apa kepentingan mandi ni? Kenapa kita perlu mandi? Okay, jadi kita ambil semula daripada soalan ni. Nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali. Okay, jadi kita ambil daripada kita. Okay, jadi kita tulis kita perlu mandi 3 kali sehari sebab. Okay, kalau kita nak jawab sebab, kita boleh tulis kerana ataupun supaya. Okay, jadi cikgu pilih dekat sini, kita perlu mandi 3 kali sehari supaya badan sentiasa bersih. Ataupun kita boleh buat juga kita perlu mandi 3 kali sehari supaya kita tidak mudah dijangkiti penyakit. Kenapa cikgu kata dijangkiti penyakit? Kerana sebab kuman tadilah. Okey, jadi awak main ke ataupun awak buat apa-apa, mesti akan ada kuman pada badan awak. Sebab itulah pentingnya kita mandi dengan bersih. Jadi bila ada kuman, kalau kita tak mandi, kita akan mudah dijangkiti penyakit. Okay, jadi awak boleh buat 2 jawapan kat sini. Kalau awak ada jawapan lain pun, awak boleh menjawab dengan jawapan yang sesuai lah, yang betul. Okay, dengan soalan dia. Okay. Jadi untuk tajuk yang pertama tadi, okay, awak boleh buka buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 60. Okay, awak baca dulu petikan.
Okey, baca dulu petikan. Rizal tidur awal pada setiap malam. Dia bangun awal pada setiap pagi. Setelah bangun, Rizal bersenam. Selepas bersenam, Rizal mandi dan bersarapan. Rizal berasa cergas. Dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Pada waktu petang, Rizal dan kawan-kawannya bermain bola sepak. Mereka bermain bola sepak di padang. Okey, tengok soalan yang pertama. Apakah sebab Rizal tidur awal? Okay. Dia tulis dekat petikan tu, Rizal tidur awal pada setiap malam. Okay, jadi dia tanya, apakah sebab? Kenapa? Kenapa Rizal nak tidur awal? Okay, jadi dia dah bantu awak dekat sini. Dia tulis dulu. Dia ambil daripada soalan, Rizal tidur awal. Okay, dia tulis semula, Rizal tidur awal. Okay, untuk menjawab sebab, dia tulis supaya. Okay, jadi Rizal tidur awal supaya apa? Supaya dia mendapat tidur yang cukup. Bila kita tidur awal, pukul 9 kita dah tidur. Okay, jadi kita bangun pukul 6. Jadi daripada pukul 9 hingga pukul 6 kita dah ada 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi kita cukup 8 jam. Lebih daripada 8 jam tidur. Okay, jadi bila kita lebih tidur 8 jam, maksudnya badan kita akan jadi cergas. Okay, jadi kenapa Rizal tidur awal? Okay, Rizal tidur awal supaya dia mendapat rehat yang cukup. Sebab tu dia tidur awal. Jadi badan dia akan cukup rehat. Okay, yang kedua, mengapakah Rizal bersemangat untuk ke sekolah? Okay, jadi kat dalam petikan dia bagi tahu dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Jadi dia tanya mengapa? Kenapa dia bersemangat? Okay, jadi dia ambil daripada soalan juga tadi. Rizal bersemangat untuk ke sekolah. Disalin semula. Rizal bersemangat untuk ke sekolah kerana, okay, menjawab bagi soalan mengapa. Okay, Rizal bersemangat ke sekolah kerana badannya. Okay, jadi Rizal bersemangat untuk ke sekolah kerana badannya cergas. Okay, bila badan kita cergas, jadi kita akan rasa semangat untuk ke sekolah, untuk belajar. Ataupun awak boleh jawab, Rizal bersemangat untuk sekolah kerana beliau suka bersama dengan kawan. Okay, boleh juga. Sebab tu adalah menjawab soalan mengapa. Okay. Yang ketiga, selain bermain bola, kita boleh bermain apa pada waktu petang? Berikan alasan. Okay. Pada waktu petang, sebabnya Rizal tadi dikata Rizal dan kawan-kawannya bermain bola sepak. Okay. Mereka bermain bola sepak di padang. Okay. Jadi pada waktu petang banyak lagi aktiviti lain. Kalau awak cikgu tengok biasanya awak akan naik basikal, mandi laut. Okay, jadi itu adalah aktiviti pada waktu petang. Okay, jadi kita boleh tulis dekat sini. Kita ambil dulu daripada soalan. Kita boleh bermain apa pada waktu petang. Okay, jadi kita boleh ambil daripada kita boleh bermain. Okay, kita boleh bermain. Okay, bermain apa tadi awak main apa? Okay, contohnya awak kata main basikal. Okay, bermain basikal. Okay, pada bila? Pada waktu petang. Okay. Pada waktu petang. Okay, sekarang dia nak alasan. Kita boleh bermain basikal pada waktu petang. Alasan dia, kenapa? Okay, alasan dia kenapa kita boleh main basikal pada waktu petang. Okay, untuk badan kita cergas lah. Untuk kita lakukan aktiviti berfaedah supaya badan kita berpeluh, badan kita sihat. Okay, jadi kita boleh bermain basikal pada waktu petang. Okay, alasan dia kenapa awak main basikal. Bermain basikal
sangat menyeronokkan. Contohnya, sebab awak suka main basikal. Ataupun boleh juga awak buat alasan bermain basikal lebih menyihatkan badan. Contohlah. Okey, jadi ini adalah bergantung kepada awak punya pemikiran lah. Okey, jadi boleh jadi yang penting dekat sini ialah cara yang awak menjawab bagi soalan yang bercapah macam ni. Okey, jadi cara dia awak mesti ambil dulu daripada soalan, kemudian baru awak membuat jawapan dia. Okey. Seterusnya kita pergi pada tajuk yang kedua, iaitu kemahiran seni bahasa. Okey, dengan tajuk kita Nazri boleh. Okey, kita baca sama-sama. Nazri hendak menjadi pemain bola sepak. Dia mahu menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Okey, boleh abang melatih saya bermain bola sepak? Okey, Nazri tanya. Tanya Nazri kepada Abang Fadil. Okey, jadi Abang Fadil jawab, boleh Nazri. Bagaimanapun jangan hangat tahi ayam sahaja, kata Abang Fadil. Okey. Mulai hari itu, Abang Fadil melatih Nazri. Mereka mandi peluh di padang. Terima kasih kerana baik hati melatih saya. Sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Okey. Sekarang kita tengok perkataan yang berwarna merah. Okey, perkataan yang berwarna merah itu yang pertama ayam tambatan. Okey, yang kedua hangat-hangat tahi ayam. Yang ketiga mandi peluh. Yang keempat baik hati dan yang kelima ada hati. Okey, jadi ayam tambatan. Apa yang dimaksudkan dengan ayam tambatan? Ini adalah seni bahasa. Okey, jadi bahasa Melayu kita ada simpulan bahasa dan peribahasa. Okey, jadi ayam tambatan, hangat-hangat tahi ayam, mandi peluh, baik hati ada hati, ini adalah peribahasa. Okay, yang ada dalam bahasa Melayu. Okey, jadi apa maksud dia? Apa maksud ayam tambatan? Apa maksud hangat-hangat tahi ayam? Apa itu mandi peluh? Apa itu baik hati? Apa itu ada hati? Okay, kita tengok pada muka surat yang sama, itu dalam bijak bahasa. Okey, jadi definisi simpulan bahasa. Okey, jadi ayam tambatan, hangat-hangat tahi ayam, mandi peluh, baik hati, ada hati ni adalah simpulan bahasa. Okey. Ayam tambatan. Okey. Apa maksud ayam tambatan? Okey, ayam tambatan ialah orang yang menjadi harapan. Okey, contoh sebab itulah tadi Nazri kata dia nak menjadi ayam tambatan pasukan sekolah ni. Maksudnya dia nak jadi seorang yang hebat supaya menjadi harapan kepada pasukan dia. Macam ni lah, macam bila awak masuk dalam tim bola sepak, awak menjadi seorang pemain yang sangat bagus. Jadi pasukan awak sangat bergantung pada awak untuk mendapatkan kemenangan. Itu jadi ayam tambatan, orang yang diharapkan. Okey, jadi yang kedua, hangat-hangat tahi ayam. Okey, hangat-hangat tahi ayam, awak pernah tak tengok tahi ayam? Okay, jadi tahi ayam tu apabila dia mula-mula keluar daripada punggung ayam tu kan, okay, dia akan panas-panas dulu, hangat-hangat dulu. Okay, lepas tu dia sekejap je dia hangat tu, dia akan terus sejuk. Okey, jadi apa maksud dia bagi simpulan bahasa ni, hangat-hangat tahi ayam, apa maksud dia? Okay, jadi maksud dia ialah
usaha yang tidak berpanjangan. Sama je lah macam tahi ayam tadi. Kalau ayam dia berak, mula-mula tu panas tahinya. Sekejap je panas terus sejuk. Jadi maksudnya dekat sini dia kaitkan dengan usaha yang tidak berpanjangan. Kalau kita tengok daripada ayat tadi, okey, masa Nazri minta Abang Fadil untuk melatih dia, jadi Abang Fadil ni menasihati dia. Bagaimanapun jangan hangat-hangat teh ayam sahaja. Jadi Abang Nazri kata jangan hangat-hangat teh ayam. Maksudnya Abang Nazri nak cakap dekat sini, jangan usaha sekerat sahaja. Dah main tiba-tiba dah malas, ikut sangat malas. Macam sekarang ni kita PDPR. Kita dah bersemangat untuk PDPR. Beli apa? Mak belikan komputer, belikan apa? Telefon pintar kan? Handphone. Okey, jadi awak pun semangat. Wah, semangat ni dah dapat handphone baru. Dah 2-3 hari buat kerja, tiba-tiba dah malas. Tu namanya hangat-hangat tai ayam. Sekejap je usaha tu. Lepas tu dah tak nak dah. Kau nak tai ayam. Okey, jadi yang ketiga seterusnya. Mandi peluh. Apa maksud mandi peluh? Bila kita main, badan kita akan berpeluh. Itu peluh yang sangat banyak. Okey, jadi itu adalah mandi peluh. Okey, maksud dia ialah basah dengan peluh. Tu mandi peluh. Okey, jadi kalau tengok daripada ayat tadi, mereka mandi peluh di padang. Maksudnya dekat sini, mereka dah sangat lama berlatih, bermain. Okay, jadi peluh pun dah banyak. Sampai tahap macam kita mandilah peluh tu, betul tak? Macam kita mandi air, kan? Badan kita akan basah kuyup habis satu badan. Samalah macam bila bermain dalam waktu yang lama. Okay, jadi badan kita akan berpeluh satu badan kita. Kesimpulan bahasa ini maksudnya ialah mandi peluh ni ialah basah dengan peluh. Okey, seterusnya baik hati. Baik hati. Baik ni awak dah tahu maksud dia. Hati pun awak tahu ni maksud dia. Baik ni baiklah. Okay, hati dia. Okey, jadi apa maksud dia? Bersikap baik dan penyayang. Bersikap baik dan penyayang. Okey, jadi baik hati maksud dia orang yang baik, bersikap baik, penyayang. Dalam apa? Cikgu rasa dalam kalangan kita ni semuanya baik hati. Semuanya orang yang baik-baik. Okey, semua murid-murid cikgu baik-baik hati semuanya. Maksudnya seorang yang baik dan penyayang. Okey. Jadi dekat petikan tadi, Nazri kata kepada Abang Fadil, terima kasih kerana baik hati melatih saya. Jadi disebabkan Abang Fadil ni melatih dia secara sukarela, jadi menunjukkan Abang Fadil ni seorang yang baik, kan? Tiba sanggup nak tolong dia, nak melatih dia. Jadi dia baiklah nak tolong dia, kan? Okay. Itu ialah maksud baik hati. Okay, seterusnya terakhir ada hati. Okay, maksudnya ada hati ni ialah ada keinginan. Contoh cikgu bagi. Izzat ada hati pada Sufi. Ada hati, ada keinginan. Maksudnya dia suka kepada Sufi. Ada hati. Okay, jadi tengok ada keinginan. Jadi kita tengok pada ayat ni. Sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal. Okay, jadi Nazri ni kata bila dia dah berlatih, dia dah menjadi seorang yang hebat pemain bola sepak. Jadi dia pun ada hati lah. Okay, dia ada keinginan. Dia ingin menjadi seorang pemain bola sepak yang terkenal. Okay, itu adalah ada hati. Maksud ada hati. Okay. Okay, jadi untuk seni bahasa ni sebenarnya awak perlu membaca semula petikan tu dan hantarkan audio kepada cikgu. Tapi audio ni adalah berdasarkan buku aktiviti untuk muka surat 61. Jadi awak buka muka surat 61 Bahasa Melayu jilid 1. Jadi dekat sini arahan ialah lengkapkan cerita dan simpulan bahasa yang sesuai, kemudian sampaikan cerita. Yang sampaikan cerita ni dah tugasan awak. Awak kena rekod satu audio. Selepas awak lengkapkan petikan
petikan ni dengan jawapan yang sesuai. Kemudian awak perlu bercerita semula kepada cikgu. Hantarkan audio kepada cikgu. Okey, kita tengok. Dekat sini dia ada bagi jawapan putus asa, suka hati, baik hati, perut kosong, anak tunggal. Okay, jadi apa maksud-maksud dia ni? Jadi dah ada bagi tahu dekat bawah ni. Okay, info bahasa ni. Apa maksud dengan putus asa? Okay, putus asa adalah tidak menaruh harapan akan berjaya. Putus asa maksudnya bila awak dah usaha tiba-tiba tak berhasil juga nak dapat kejayaan. Jadi awak pun putus asa. Maksudnya awak tak nak dah usaha, tak nak dah menaruh harapan. Itu adalah putus asa maksud dia. Okay, perut kosong. Perut kosong, apa yang maksud dengan perut kosong? Perut awak yang kosong. Maksudnya awak lah lapar, tak ada makanan. Okay, jadi perut kosong tu maksud dia lapar. Okay, baik hati. Okay, baik hati tadi sama juga, bersikap baik dan penyayang. Okay, seterusnya anak tunggal. Apa maksud dengan anak tunggal? Okay, anak tunggal ni maksudnya ialah anak satu-satunya. Anak satu-satunya apa dia, cikgu? Maksudnya dalam keluarga tu, okay, ada ibu, ada ayah. Okay. Jadi awak seorang je ada dalam keluarga awak. Maksudnya awak tak ada abang, tak ada kakak, tak ada adik. Okay, jadi awak seorang sahaja yang ada. Jadi awak tu adalah anak tunggal. Okay, anak yang satu-satunya yang ada dalam family tu. Tak ada abang, tak ada kakak, tak ada adik. Satu-satunya anak. Jadi maksudnya ialah anak tunggal. Okey, seterusnya suka hati. Suka hati ni maksudnya kita gembira, seronok, suka hati. Okay, jadi awak baca, petikan. Okey, cikgu bagi contoh lah yang pertama. Okey. Puan Alia ada bernama Fatin. Okay, ada apa awak agak-agak? Ada apa? Ada putus asa bernama anak Fatin? Bernama Fatin? Tak sesuai. Puan Alia ada suka hati bernama Fatin? Tak sesuai. Puan Alia ada baik hati bernama Fatin? Tak sesuai juga. Puan Alia ada perut kosong bernama Fatin? Tak sesuai juga. Okay, jadi seterusnya. Puan Alia ada anak tunggal bernama Fatin? Anak tunggal. Betul lah kan? Anak satu-satunya. Okay, jadi Puan Alia ada anak tunggal bernama Fatin. Okay, begitulah seterusnya. Okay, sebab maksud perkataan dah ada, jadi awak perlu buat sendiri je lah. Okay, baca betul-betul setiap petikan, setiap perkataan. Jadi, awak tulis jawapan yang betul. Okay, kemudian selepas menulis jawapan-jawapan di sini, awak perlu baca semula petikan tersebut dan hantarkan audio kepada cikgu dengan gaya bercerita yang sesuai lah. Okay, contohnya. Okay, Puan Alia ada anak tunggal bernama Fatin. Tu cara bercerita. Puan Alia ibu yang dia hendak mengajar Fatin berenang. Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan, kata Puan Alia. Baik, Mama, kata Fatin. Setelah berlatih beberapa kali, Fatin masih tidak dapat membuat apungan air. Cuba lagi, Fatin. Jangan. Okay, kata Puan Alia. Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, Fatin berjaya berenang. Dia, apa dia? Okay, jadi cara intonasi awak membaca, bercerita tu mestilah sesuai. Okay, dan hantarkan audio kepada cikgu. Okay, jadi tugasan awak. Okay, cikgu dah terangkan tadi. Lengkapkan lembaran kerja. Okay, lembaran kerja ni cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp dan Telegram. Lepas tu, awak boleh salin semula lembaran kerja tu ataupun awak boleh terus cetak dan tampal. Okey, cetak. Kalau ada mesin bercetak, awak boleh cetak soalan tersebut dan tampal dalam buku Bahasa Melayu 2. Kemudian awak buatlah jawapan dia, lengkapkan jawapan dia. Okey. Yang kedua, lengkapkan latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 60 hingga 61. Yang tadilah yang cikgu bagi tahu tadi, kita dah berbincang bersama-sama jawapan dia. Awak boleh tulis salin semula jawapan yang sama ataupun awak boleh buat jawapan awak sendiri. Okey, yang ketiga, rakam bacaan cerita bagi buku aktiviti muka surat 61 dan hantarkan ke link Padlet. Ini adalah yang cikgu bagi tahu tadi, iaitu mengenai buku aktiviti muka surat 61. Okey, awak perlu sampaikan cerita.
Okey, jadi awak perlu rekod cerita, okey, awak baca semula dengan nada yang betul dan kemudian hantarkan kepada cikgu. Okey, ataupun hantar ke link Padlet yang cikgu berikan. Okey, jadi ketika tugasan ni awak perlu selesaikan. Okey. Okay, kita tengok lembaran kerja. Okay, lembaran kerja ni adalah mengenai soalan bercabar. Okay, jadi senang sahaja sebenarnya sebab kita dah belajar macam mana nak menjawab soalan-soalan bercabar. Okay, tapi sekiranya awak tak tahu cara nak menjawab, awak boleh tanya cikgu pada bila-bila masa sahaja. Okay. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Okey, jika sekiranya ada sebarang masalah atau awak tak faham, awak boleh terus menghubungi cikgu. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.